antara hidup di dunia ini, kita jangan buta daripada melihat Allah SWT. Kita termasuk dalam firman Allah SWT, man kana fi hadhihi a'ma wa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di atas dunia ini buta, buta di situ pastinya tidak merujuk kepada butanya mata, tapi buta mata hati. Jadi siapa yang mata dunia ini buta mata hatinya, maka dia di akhirat juga buta, malah lebih sesat jalan, dibimbangi takut tak termasuk. Artinya barang siapa yang buta tak nampak Allah dengan mata hatinya, takut di sana nanti pun kita tak boleh pulang. Siapa buta di sini, maka dia buta di akhirat. Sebab itu mesti diusahakan mujahadah untuk dapat melihat Allah dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Di dunia lagi. Jadi dalam kata hikmah ini, Ibn Atta menyebutkan sesungguhnya yang menghijab engkau dari melihat Allah, yakni dengan mata hati itu, syiddati qurbihi minka atau syiddati qurbihi minka, karena hampirnya Allah SWT. Dulu dah disebut dalam kata hikmah yang lepas. Apa yang lepas? Al-haqqu laysa mahjub. Innamal mahjub anta. Allah tidak boleh dihijab. Hijab itu ada dinding, ya. Tak boleh didinding oleh sesiapa. Sudah bahas dulu dalam kata hikmah yang keberapa. Sebab kalau Allah itu boleh didinding, maka Allah maknanya dikuasai oleh sesuatu. Jadi al-haqqu laysa mahjub. Allah tidak boleh didinding oleh sesiapa. Innamal mahjub anta. Sungguhnya yang didinding itu kita. Bukan Allah yang terdinding, kita yang terdinding. Jadi itu perbezaan yang jauh. Perbezaan yang jauh kataan itu. Sebagai contoh, kalau bulan misalnya. Kita nampak bulan di malam hari sedang mengembang, tiba-tiba awan menutupi bulan itu. Maka bulan itu dihijab, didinding oleh awan. Tapi kalau tak ada apa, awan tak ada, kita tak nampak, maka kita yang terdinding, bukannya bulan. Dalam konteks hubungan dengan Allah, Allah tidak ada siapa yang boleh mendinding dia, yang boleh menghijab dia. Maknanya kalau kita tak nampak Allah dengan mata hati kita, kitalah yang terhijab, kitalah yang terdinding. Jadi apa yang mendinding? Antara yang mendinding itu adalah sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita. Okey, kita tengok di dalam kata hikmah yang pendek itu, namanya dia bercakap tentang syiddatu qurbihi minka, kerana hampirnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu, kepada kita. Jadi pastinya bahawa maksud hampir di sini bukan hampir dari segi ukuran jarak. Karena bila ukuran jarak itu artinya Allah bertempat. Sedang Allah Maha Suci daripada tahayyus, mengambil tempat. Allah tidak bertempat. Sebab tempat itu adalah makhluk. Arash ke apakah itu makhluk, ciptaan dia. Takkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang cipta makhluk kemudian dia berkendak pula pada makhluk. Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak bertempat. Jadi timbul pula persoalan. Dia kata Allah tak ada yang sebut.
Ar-Rahman al-Arsy istawa. Itu timbul itu. Allah istiwa atas arsy. Luar perkataan baru ni saya dengar dalam apa ni. Ini menafikan istiwa Allah di atas arsy. Itu bid'ah sesat. Tak ada siapa yang menafikan Allah istiwa di atas arsy. Tak ada siapa. Itu fitnah kamu. Tak ada ahli sunnah wal jamaah. Itu ayat Al-Quran yang sabit. Cuma persoalannya persoalan makna. Makna istiwa itu. Apa makna dia? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua kaedah. Satu, menyerahkan makna tafwid al-makna. Menyerahkan makna istiwa itu kepada Allah. Tak tahu. Bukan diberi makna istiwa itu dengan makna yang kita kendaki. Konon istiwa dengan makna istaqarra, duduk, menetap. Kenapa pilih yang tu? Sedang istiwa mempunyai makna yang banyak. Setengah ulama kata ada 12 makna dia. Kenapa pilih istaqarra? Sedang istaqarra itu memberi tashbih dengan makhluk. Penyerupaan dengan makhluk. Istaqarra makna duduk, julus. Kenapa pilih yang tu? Kenapa tak pilih yang lain? Tidakkah ayat yang muhkamat menyebutkan bahawa laisa kamitsli syai'. Allah tidak ada sesuatu yang menyerupai dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kenapa pilih benda yang ini yang disebut oleh Allah? Siapa yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, dia mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang kesamaran itu mentakwil untuk menimbulkan fitnah. Okey, saya tak nak panjang di situ. Tapi itu kena faham sebab baru ni timbul lagi 2-3 hari dalam YouTube dan apa ni, siapa mengatakan, siapa menafikan istiwa, yang tu bid'ah. Masuk neraka. Tak ada siapa yang menafikan istiwa. Cuma yang pertama, ahli sunnah jalan yang pertamanya, dia tidak memberi makna istiwa itu. Dia serah apa makna istiwa. Allah istiwa, tapi apa maknanya? Tak tahu. Allah saja yang tahu apa makna istiwa. Tidak memberi makna. Itu makna tauhidul makna. Menyerahkan maknanya kepada Allah. Tapi yang penting, bukan makna yang zahir. Maknanya dari segi bahasa, makna istiwa itu apa ni? Bukan. Itu je. Jadi, Allah SWT dia tidak bertempat. Jadi, maksud hampir di sini bukan maksud jarak. Apa ni maknanya Allah Ta'ala? Karena Allah itu hampir dengan kau, maka jadi tak nampak. Jadi hampir di sini bukan dengan maksud hampir dari segi tempat. Ya? Allah di sini, kita di sini dekat macam tu, bukan. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada bertempat. Lalu, apa yang dimaksudkan dengan hampir di sini? Hampir di sini maksudnya bahawa semua yang ada pada kita, khususnya kita nak bicara diri kita, malah sebenarnya alam seluruhnya, semua yang ada pada kita sebagai hamba itu, kita ni, apa yang ada pada kita sama ada dari permulaan kita, permulaan kewujudan kita, kemudian hinggalah kepada semua apa yang ada pada kita. Anggota badan, tangan, kaki, semua, mata, telinga, mulut dan sebagainya itu. Daripada permulaan wujud kita, kemudian anggota badan yang ada pada kita, yang zahir dan yang batin. Organ-organ dalaman yang kita ada. Jantung, hati, buah pinggang dan limpa dan lain-lain lagi.
Tiga. Kemudian lagi kemampuan-kemampuan yang kita ada, yang kita boleh melakukan sesuatu. Empat. Itu sebagai contoh. Kemudian malakat al-aqliyah, iaitu akal. Istimewaan akal yang ada pada kita yang boleh memikirkan suatu itu. Apa? Empat. Pemahabu kalamiyah dan kurniaan Allah berikan kita boleh bercakap, boleh bertutur, untuk kita berkomunikasi caranya. Dan lain-lain lagi. Innama wujida wastaqarra thumma istamarra billah. Semua yang disebut tadi, daripada permulaan kewujudan kita, anggota badan yang ada pada kita, yang zahir, yang tak nampak, yang batin yang ada dalam badan kita, kemudian kemampuan-kemampuan jasmani yang ada pada kita, juga dengan kemampuan akal memikirkan suatu, dan lain-lain lagi. Sebenarnya itu sebagai contoh saja. Malah apa saja yang ada pada kita itu adalah dengan Allah. Artinya bersama dengan Allah SWT. Allah yang melakukan itu. Itu makna Allah terlalu hampir dengan kita. Dan Allah Ta'ala sendiri menyebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Bersama di situ dalam ayat itu bersama dari segi itulah. Dari segi kekuasaan Allah, dari segi ilmu Allah, pengetahuan Allah terhadap kita sentiasa. Kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala sentiasa dengan kita. Semua itu yang disebut tadi. Apa saja yang ada pada kita itu, kesemua itu terhenti. Ini tak boleh ada, melainkan dengan ilmu Allah. Wa iradatihi, dan kehendak Allah. Wa qudratihi, dan kekuasaan Allah. Artinya bergantung kepada semua itu. Dan hikmatihi, hikmah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda itu yang disebut tadi wujud pada permulaannya, wastaqarra, dan tetap ada, wastamarra, dan berkekalan hingga satu tempoh yang tertentu, itu semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan permulaan wujud sahaja. Kita memerlukan Allah. Kelangsungan kewujudan kita setiap saat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesadaran itu makna Allah terlalu hampir dengan kita. Dalam ayat lain, min hablil warid itu. Allah hampir kepada kamu lebih daripada urat mereh. Ini menunjukkan bahawa kekuasaan Allah itu terlalu dekat dengan kita, bersama dengan kita pun. Jadi itu makna yang dikehendaki bahawa Allah itu hampir dengan kita. Malah sebenarnya apa yang lebih hampir lagi daripada hakikat ini? Itulah yang menunjukkan paling hampirnya Allah dengan kita. Apabila keseluruhan apa yang ada pada kita adalah di dalam kekuasaan Allah.
di dalam genggaman Allah SWT. Itulah yang paling hampir. Jadi bagaimana disebutkan tadi, semua itu bukan pada permulaan saja. Maksudnya setiap detik kita bergantung dengan kekuasaan Allah, ketuaan Allah, ilmu Allah dan sebagainya. Itu juga dimasukkan oleh firman Allah, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia seluruh, kamu semua fakir. Fakir makna memerlukan. Fakir miskin tu, fakir miskin tu kerana dia memerlukan bantuan. Tapi sebenarnya manusia seluruhnya adalah fakir. Fakir kepada Allah. Ya yunas antumul fuqara ila Allah. Wallahul ghaniyyul hamid. Seluruh manusia, kamu semua fakir kepada Allah. Artinya memerlukan Allah. Dalam semua perkara, dalam setiap masa, setiap detik, kita memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya begitu hakikatnya. Jadi itu dimaksud karena terlalu hampir Allah dengan kita tu, sehingga jadi tak nampak. Dan memang benda kalau terlalu dekat, kalau disebut kepada penglihatan mata zahir kita pun, kalau benda ni terlalu dekat tak nampak. Kan? Bubuh kat sini tulisan kita tu tak nampak, tak boleh baca. Pasal dia dekat sangat. Jadi dekat sangat pun jadi tak nampak juga. Jadi itulah ibaratnya. Kerana Allah tu terlalu dekat sehingga ramai yang tersilau tak nampak. Tak nampak Allah SWT dengan mata hatinya. Jadi inilah yang perlu diusahakan. Mujahadah, bersungguh. Agar hati kita, mata hati kita dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting. Yang disebut dalam hadis Jibril, ta'budallah ka'annaka tara, lam takun tara innahu yaraka. Hendaklah engkau menyembah Allah, berdiri kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Melihat itu melihat dengan mata hati. Lam takun tara fa innahu yaraka. Kalau kau tak mampu macam itu, tetapi mesti meyakini bahawa Allah sedang melihat kamu. Jadi itu 3 komponen yang ditanya oleh Jibril, komponen agama. Islam, iman dan ihsan. Jadi sebab itu kena diusap sungguh untuk mata hati kita dapat menyedari, yakni melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan. Dengan mata hati, dengan mata kepala itu tidak mungkin. Ya? Tak mungkin berlaku kepada kita. Dengan melihat Allah dengan mata kepala. Dengan mata inilah. Siapa yang mendakwa melihat Allah dengan mata kasarnya, sepakat ulama bahawa dia terkeluar dari Islam. Kecuali Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun ada khilaf di kalangan ulama. Sebab kita tak mampu dalam dunia ini, kita tak mampu.
Kalau Nabi Musa yang gagah itu pun pensan, itu belum lagi Allah menunjukkan zatnya, itu pun pensan, itu baru apa. Jadi memang dari segi akalnya memang Allah itu boleh dilihat oleh patah dunia, tapi dia tidak berlaku. Tidak mungkin berlaku. Dari segi akalnya boleh, sebab dia ada. Jadi dia boleh dilihat dari segi akal, tapi tidak mungkin berlaku kepada manusia untuk melihat Allah di dunia ini. Kita hanya boleh melihat Allah di akhirat. Tapi Mu'tazilah lain pula. Kata di akhirat pun tak boleh. Ya? Sebab dia kata Allah ni memang jenis diri zat yang tak boleh dilihat. Dia main akal lah. Dia guna akal dia. Dia kata Allah ni memang jenis tak boleh dilihat. Zat dia, diri dia tu memang tak boleh dilihat. Jadi di dunia tak boleh, akhirat pun tak boleh. Sebab dia mendahulukan akal daripada nas. Sedang nas Al-Quran sebut dah. Wujuhun yawmaidhin natirah ila rabbiha nasirah. Beberapa wajah pada hari itu bercahaya-cahaya kerana melihat Tuhan mereka. Hadis yang sahih sabit bahawa di akhirat orang yang beriman insya-Allah akan dapat melihat Allah. Pada dunia dengan mata kepala yang tu tak boleh berlaku. Hanya yang boleh berlaku itulah dengan mata hati. Dan itulah isyarat firman Allah Subhanahu wa taala, "Aina ma tuwallu fasamma wajhullah." Di mana sahaja kamu berpaling, wajah kamu berpaling, di sana ada zat Allah. Ada Allah. Maksudnya, apabila kita melihat ciptaan makhluk Allah ini, maka balik pada apa yang tadi. Bukan kita aja, semua yang ada ini adalah ciptaan Allah SWT. Namanya makhluk. Makhluk tu maknanya yang dicipta. Khalik, pencipta. Jadi semuanya ciptaan Allah. Jadi bila melihat sesuatu, maka kita nampak dengan mata hati penciptanya, yakni Allah SWT. Nama tuwallu fassam wajhullah. Kemana saja kamu berpaling, atas, ke bawah, ke kanan, semuanya makhluk Allah. Maka di sana ada suatu makhluk ciptaan yang menunjukkan kepada penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat dengan mata hati inilah yang perlu diusahakan, dimujahadahkan. Wajib i'timad fi dari dunia syuhudullah bi ainil basirah, dan itulah yang dimaksudkan dengan syuhud. Syuhud ni penyaksian mata hati. Ada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dalam hadis tadi. Ada Jibril itu entah berallah ka'annaka tara, itu maksudnya syuhud lah. Artinya mata hati kita menyaksikan, menyedari bahawa khususnya apa yang kita buat itu adalah datangnya daripada Allah SWT. Kita reka-reka, semuanya berdasarkan Al-Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. As-Saffat ayat 97. Allah lah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu buat. Bukan hanya sembahyang. Apa juga perbuatan kamu yang besar, yang kecil, itu semua terbit datangnya daripada kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan. Malah itu merupakan asas dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
af'alul ibad min khalqillah. Perbuatan hamba adalah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cumanya peringkat ini kita perlu menyadari. Itu dikata syuhud, musyahadah. Musyahadah ni makna setiap tersedarlah. Bukan sekadar ilmu. Ilmu kita tahulah sebab belajar ada. Sebab 20 misalnya. Iradat, semuanya ketentuan Allah. Sebab 20 ni pun masalah juga hari ni. Orang yang mengatakan bahawa sebab 20 ni dosa sesat. Jenis manusia tak tahu. Raja mengenal Allah, rentak orang awam macam kita melalui sifat 20 yang disusun oleh para ulama, mula dari Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, begitu juga Imam At-Tahawi dalam akidah At-Tahawiyah. Itu semuanya adalah ulama salaf. Mereka yang menulis kaedah itu, membukukan kaedah itu, kemudian diikuti oleh para ulama besar kemudiannya. Siapa yang kita kenal? Imam Nawawi, juga Asy'ariyah. Ikut metode ini disusun oleh Abul Hasan Asy'ari. Dan lain-lain para ulama, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala juga. Buku yang kita baca, Ibn Athaillah Sekandari, juga adalah mengikut metode itu. Tiba-tiba hari ini, kalau seorang itu berjumpa dengan Allah, dengan dosa berzina, dosa minum marak, dosa berbagai-bagai jenis dosa, itu lebih baik daripada dosanya karena dalam hatinya ada sifat 20. Aku punya gila ke apa? Ini akidah yang dianut oleh ulama-ulama besar. Umat ini tiba-tiba engkau kata ini suatu dosa. Dahsyat zaman. Maknanya semuanya sesat. Imam-imam besar, ulama-ulama besar yang beribu-ribu itu sesat belaka. Karena mereka menganut atau mereka mengikut manhaj itu dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya manhaj, metod untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita kata sesat, bid'ah, dosa besar. Dia lebih besar daripada dosa minum arak, dosa berzina, dosa apa. Aku punya hal. Pelik, ya. Na'udzubillah. Jadi hati-hatilah akhir zaman ni manusia-manusia seperti itu. Banyak tu. Dan YouTube dalam apa ni banyak. Saya bercakap. Jadi balik tadi. Jadi yang dimaksud terhijab di sini, terhijab mata hati. Mungkin tak nampak. Kita kadang-kadang hanya sekadar di mulut. Dia tak masuk dalam hati kita. Penyaksian hati. Sebenar. Menyedari hakikat itu bahawa kita tidak mampu langsung kalau tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kesedaran itu yang kena ada. Maknanya kalau tak ada itu kita masih terhijab. Kita masih terdinding. Itu yang nak disebut oleh dan diperingat oleh Sekandari dalam hikmahnya yang ini. Kemudian tak ada dalam alam ini
di langit dan di bumi, ada besar atau kecil, tak ada. Sama ada dia benda, zat atau perbuatan yang terpisah daripada Allah SWT. Tak ada. Semuanya bergantung dengan Allah SWT. Tak ada. Jadi kalau kita kata ada, maka itu boleh menyebabkan akidah kita rosak. Kalau ada sesuatu yang wujud ini, sama ada benda, zat, diri ataupun perbuatan yang dia bersendiri, dia tidak bergantung dengan Allah, kalau itu akidah kita, itu akidah yang rosak, menyekutukan Allah SWT. Artinya dia tak berhajat pada Allah, dia tak bergantung dengan Allah. Sedangkan apa makna uluhiyah, ketuhanan atau Tuhan yang sebenar itu apa makna dia? Makna Tuhan yang sebenar istighna an kulli ma siwa wa iftiqar kulli ma siwa ilaihi. Itu makna ketuhanan atau ilalul haq, makna Tuhan yang sebenar. Tuhan yang batil yang itu lain lah, Tuhan yang tak sebenar. Tapi Tuhan sebenar makna dia istighna an kulli ma siwa. Dia kaya, dia maha kaya, dia tidak memerlukan an kulli ma siwahu, dari semua benda yang selain daripada dia. Dia tak perlu. Dia tak perlu pada tempat, dia tak perlu pada apa, semua. Dia kaya. Itu makna istighna. Satu. Yang kedua, waftiqar kulli ma siwahu ilaihi. Semua yang lain daripada dia memerlukan dia. Memerlukan Tuhan itu. Jadi itu Tuhan yang sebenar. Ini Allah Subhanahu wa taala. Semua yang selain daripada dia memerlukan dia. Jadi tak ada di dalam alam ini apapun bendanya, besar atau kecil, sama ada dia berbentuk zat, diri ataupun perbuatan, semuanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmah-hikmah yang tertentu. Dari segi hakikatnya, ya begitulah. Tapi kita tidak tahu hikmah di sebaliknya. Peristiwa Gaza misalnya, perangan itu semua adalah juga dengan ketentuan Allah. Dengan hikmah-hikmah yang tertentu kenapa ianya berlaku. Dan jangan ingat bahawa Allah tak tahu. Dan jangan ingat Allah sebut dalam Al-Quran, wala tahsabanallah ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu sangka bahawa Allah lalai, tak tahu apa yang dibuat oleh orang-orang yang zalim. 10,000 lebih kanak-kanak perempuan yang dibunuh, Allah tak tahu. Semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan hikmah-hikmah yang tertentu, kita tak tahu rahsia di sebalik ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang nak disebut tadi, yang perlu menjadi keyakinan dan menjadi penyaksian hati. Hati kena sentiasa sedar hakikat itu, bahawa semua perkara ini di bawah tasarruf, penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuklah, khususnya termasuk diri kita. Kan sahaja sebagaimana tadi permulaan, kelangsungan, apa yang kita lihat, kita hari ini. Saya boleh bercakap, itu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita boleh berjalan, kita boleh melangkah tadi, itu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata lain, jika Allah memutuskan pertolongannya, kita tak mampu melakukan apa-apa. Jadi itu maksud bahawa Allah itu terlalu hampir dengan kita, tapi kadang-kadang benda itu sampai mendinding kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat setakat itu dulu. InsyaAllah kita sambung lagi. Yang akan datang itu pun ada hubungan juga sebenarnya.
innama ihtajaba itu ada hubungan dengan 177 itu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan pada kita untuk membuka hijab dinding yang ada dalam hati kita supaya kita dapat melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara, dalam setiap masa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah. La hawla wa la